السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membaca tajuk yang baru yang berkaitan dengan fadilat salat. Kelebihan yang berkaitan dengan salat. Hadis pertama, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Abdullah radhiyallahu an qala Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salam wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bersabda. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina atas 5 rukun. Atas 5 rukun. Pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan haji. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini biasa kita dengar yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam. 5 rukun yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan asas bagi Islam. Dan ia merupakan rukun yang penting di dalam Islam. Dalam hadis ini Islam itu diibaratkan sebagai sebuah kemah yang ditegakkan oleh 5 batang tiang. Tiang yang di tengah, tiang utama ialah kalimatus syahadah. Dan keempat-empat tiang yang lain, iaitu keempat-empat rukun yang lain ditempat di 4 penjuru kemah tersebut. Maka tiang yang tengah itu kalimah syahadah, 4 rukun yang lain itu ibarat tiang-tiang di 4 penjuru kemah tersebut. Tanpa tiang di tengah, kemah tersebut pasti tidak boleh ditegakkan sama sekali. Begitulah, sekiranya seseorang itu tidak mengucap 2 kalimah syahadah, maka segala amal kebaikannya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada syarat yang utama dan pertama ini, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Jika kemah itu ada tiang tengah dan salah satu daripada 4 tiang tadi tidak ada, maka kemah itu
masih dapat ditegakkan. Tetapi penjuru yang tiada tiang itu akan cacat dan condong. Begitulah pentingnya empat tiang di penjuru itu di dalam kehidupan seorang Muslim. Daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu, antara empat tiang, empat rukun yang penting itu, antaranya ialah solat. Kerana dia merupakan amalan yang terpenting sesudah salat, sesudah iman. Dan yang kedua, kerana solat itu merupakan amalan harian. Amalan harian di dalam kehidupan seorang Muslim. Maka antara empat rukun tersebut yang paling penting ialah solat. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, pada suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, selepas solat apa pula? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, selepas itu apa pula? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad. Itu persoalan yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap persoalan yang diberi oleh Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Mas'ud. Apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Solat. Dan solat itu amalan yang paling penting selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua apa? Yang kedua ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sama ada ketika ibu bapa ini hidup ataupun ibu bapa telah meninggal dunia. Yang ketiga, selepas daripada berbuat baik kepada ibu bapa, amalan yang paling disukai oleh Allah ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita pendapat para ulama yang mengatakan solat adalah amalan yang paling afdal selepas daripada iman. Sehingga kan disebutkan as-salah khairu mawdu', iaitu sebaik-baik amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah solat. Adalah solat. Pasal itu tuan-tuan, solat ini perlu kita pelihara, perlu kita jaga dan perlu kita pastikan kita sentiasa dalam keadaan taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadat solat ini. Solat ini bukan amalan kalau ada masa baru buat, bukan. Solat ini bukan amalan bila dah tua baru solat, bukan. Solat ini tuan-tuan, benda yang paling penting dalam hidup kita. Perkara yang cukup penting. Pada hari ini kita tengok orang yang takut, bimbang, cemas dengan COVID, serangan virus, sanggup bersusah payah nak menjaga diri. Maka diambilnya pelbagai jenis usaha, antaranya cocok vaksin. Ambil suntikan vaksin. Pasal apa? Pasal nak jaga keselamatan, kesihatan daripada bahaya. Katanya gitulah. Tapi manusia itu lupa pula. Kita juga perlu menjaga iman kita. Perlu menjaga hati kita. Jangan sampai diceroboh oleh penyakit. Antara penyakitnya ialah kita meninggalkan solat apabila sampai waktunya. Apabila kita meninggalkan solat yang difardukan oleh Allah, maka sebenarnya kita telah terdedah kepada virus yang amat berbahaya. Bukan sekadar merosakkan hati kita, bukan sekadar merosakkan tubuh badan seperti penyakit-penyakit yang lain, tetapi solat yang ditinggalkan ini akan mengubah kehidupan seseorang itu daripada penuh dengan keberkatan kepada kehidupan-kehidupan yang pasti
menempuh kepayahan. Orang yang solat ini tuan-tuan, hidupnya penuh berkat. Kita tinggalkan keberkatan itu, kita tinggalkan solat, bermakna kita sedang mencari jalan untuk hidup dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan dan juga kepayahan. Pasal itu solat ini perlu kita didik daripada kecil. Nabi SAW menyuruh kita mengajar anak yang 7 tahun untuk solat. Kalau anak tu dah sampai 10 tahun, maka disuruh solat. Kalau tak nak solat, maka ditakut-takutkan, dipukul dengan pukulan yang ringan untuk menakutkannya supaya dia solat. Kalau umur 7 tahun pun dah diajar solat, umur 10 tahun pun dah diajar solat, tapi kadang-kadang manusia itu bila umurnya 13 tahun, dia rasa dia dah besar, dia rasa dia dah pandai, dah masuk sekolah menengah, kemudian masuk universiti pula, masuk pula zaman kerja, dia dah nampak duit, dia rasa dia hebat, ada kereta, tiba-tiba dia tinggalkan solat. Kenapa jadi macam tu? Barangkali mereka menyangka solat ini hanya perlu dibuat waktu kecil dulu saja. Perlu dibuat solat ini bila disuruh sahaja. Sedangkan solat ini adalah amalan yang paling utama bagi kehidupan seorang Muslim. Pasal itulah tuan-tuan, antara ibadat yang tidak ada cuti bagi seorang lelaki ialah solat. Setiap hari wajib buat solat 5 waktu. Sama ada ketika sihat ataupun sakit. Pasal itu diajar kepada kita, kalau tak mampu berdiri kerana sakit, wajib mesti perlu lagi bersolat walaupun dalam keadaan duduk. Kalau kita musafir, penat, sibuk, tetap perlu solat. Solat yang 4 rakaat boleh dibuat menjadi 2 rakaat. Dan boleh dibuat solat secara jamak. Begitulah pentingnya solat, sehingga kan dalam keadaan hampir perang pun diwajibkan solat. Hampir perang pun diwajibkan solat. Bahkan ketika perang pun solat itu tetap diwajibkan. Begitulah hebatnya solat. Jangan kita bermudah-mudah dengan solat ini. Jadi daripada hadis tersebut menunjukkan kepada kita amalan yang paling baik selepas iman ialah solat, iaitu melaksanakan kefarduan solat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tanda orang itu muslim yang baik. Baik, kita pergi hadis yang kedua. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi asy-syita' wal waraqu yatahafatu فأخذ بغصن من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. Hadis daripada Abu Dzar, Sayyiduna Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada musim sejuk semasa daun-daun gugur. Iaitu musim sejuk, iaitu musim daun-daun ni gugur. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam memegang dahan daripada sebatang pokok. Maka dahan-dahan tersebut bila dipegang, digoncang, maka gugurlah dengan lebat daun-daun yang ada pada dahan tersebut. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai Abu Dzar. Maka Abu Dzar pun menyahut, ya saya ya Rasulullah. Baginda pun bersabda, apabila seorang Islam menunaikan salat semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, dosanya gugur seperti gugurnya daun-daun ini dari pokok.
Dalam hadis ini menceritakan kepada kita keadaan musim sejuk. Musim sejuk di negara yang ada musim sejuk ni, daun-daun pada pokok-pokok akan gugur. Akan gugur. Sama ada kita goncang dahan tu ke, kita tak goncangkan dahan tu, gugur daun tu. Namun Nabi SAW tunjuk lagi. Nabi goyangkan. Nabi pegang dahan tersebut, maka gugurlah daun yang banyak. Maka dimisalkan begitulah solat apabila dilaksanakan dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk mencari keredaan Allah, solat tersebut dapat menghapuskan dosa. Dapat menghapuskan dosa seseorang. Tak ada seorang pun yang sunyi daripada dosa. Salah satu cara untuk membersihkan dosa ialah dengan menjaga solat 5 waktu. Dengan menjaga solat 5 waktu. Namun para ulama menyatakan, berdasarkan hadis-hadis yang lain, para ulama menyatakan dosa yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang akan terampun melalui solat dan juga melalui amalan-amalan kebaikan yang lain. Adapun dosa besar tidak diampun melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa terhadap makhluk Allah yang lain, dosa terhadap manusia, perlu diselesaikan dengan manusia tersebut. Perlu diselesaikan dengan manusia tersebut. Oleh itu, di samping mengerjakan solat, kita hendaklah juga mengambil berat untuk bertaubat dan beristighfar. Dan janganlah mencuaikan perkara ini. Solat, istighfar dan bertaubat daripada dosa-dosa kita. Kalau ada dosa kita berkaitan dengan manusia, maka kita perlulah minta halal dan minta maaf terhadap manusia tersebut. Itu antara kelebihan daripada solat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita jaga dan supaya kita pelihara, supaya hidup kita ini penuh dengan keberkatan. Apabila dosa-dosa ini hilang, tuan-tuan, dosa-dosa ini hilang daripada kehidupan kita, hati kita menjadi bersih. Maka ketika itulah kebaikan-kebaikan akan datang silih berganti menemui hati kita dan juga kehidupan kita. Maka kita didiklah diri kita, anak, isteri, untuk sama-sama melaksanakan dan menjaga ibadat solat. Ingat tuan-tuan, ibadat solat, ibadat yang perlu dilakukan setiap hari. Tidak mengira usia, tidak melihat tempat dan keadaan. Perlu dibuat sejak seseorang itu berumur 7 ataupun 10 tahun. Dan perlu dibuat walaupun kita telah dewasa. Jangan kita tunggu solat apabila kita dah tua. Tak. Jangan kita tunggu solat, nak buat solat kalau kita tak sibuk baru solat. Tidak. Kita perlu jaga solat dan kita belajarlah tentang hukum hakam solat, hukum hakam yang berkaitan dengan solat. Mudah-mudahan solat kita ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dosa besar ni tidak diampunkan? Disebut oleh para ulama, kenapa dosa kecil sahaja yang diampunkan melalui ibadat solat ini? Kerana seorang Muslim apabila melakukan dosa besar, maka seorang Muslim itu akan merasa berat. Lantas mereka akan bertaubat dengan segera. Kerana hati seorang Muslim apabila melakukan dosa besar, hatinya tidak akan tenang. Maka hati yang tidak tenang itu perlu diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Jadi bila orang buat dosa besar ni, seorang Muslim yang beriman ini bila buat dosa besar, hatinya akan gelisah. Dia tak senang duduk. Maka dia tahu yang ini dosa. Maka dia akan bertaubat. Berbeza dengan dosa-dosa kecil.
dosa-dosa kecil ini kadang-kadang dilakukan tanpa disedari. Dilakukan tanpa disedari. Bahkan kadang-kadang dosa-dosa kecil itu dikekalkan. Maka amalan-amalan solat dan kebaikan-kebaikan yang kita buat akan menghakis dosa-dosa kecil tersebut. Dosa-dosa kecil yang kadang-kala kita tak sedar, yang kadang-kala kita kekalkan tanpa kita rasa benda itu suatu benda yang berat. Kita kata alah dosa kecil. Kita tak rasa benda tu berat, sedangkan benda tu berat. Maka amalan-amalan kebaikan ini akan menghapuskan solat. Apabila seseorang ini solat dengan solat fardu, kemudian dia buat pula dengan solat-solat sunat, maka dengan sendirinya seseorang itu telah beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah berkali-kali. Bahkan diajar oleh Nabi SAW doa di akhir tahiyat sebelum daripada salam supaya kita beristighfar. Sebelum beri salam, Nabi SAW mengajar satu doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Digalakkan supaya kita baca doa ini sebelum salam. Apa maknanya? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tiada sesiapa yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau, ya Allah. Maka ampunilah dosaku melalui keampunan yang ada di sisi kamu. Kasihanilah ku, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi bila seseorang ni melakukan solat, dia pun berdoa, dia pun beristighfar. Ketika duduk antara sujud pun, dia minta ampun lagi. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka solat itu sendiri menghapuskan dosa kecil. Dan dalam solat itu juga, seseorang itu bila solat, dia mohon kepada Allah supaya diampunkan dosa. Begitulah amalan-amalan yang lain. Sebelum daripada solat kita berwuduk. Wuduk itu juga mengampunkan dosa seseorang. Begitulah hebatnya solat ini di dalam membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang biasa kita buat. Maka jangan kita tinggalkan solat di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkatan dan sentiasa di bawah keredaan, di bawah naungan kasih sayang, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. InsyaAllah kita bertemu pada waktu yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.